A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada Al-Quran, dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 377, juzuk yang ke-19, dan kita akan mula masuk kepada surah yang baru pada hari ini, iaitu surah An-Namlu, iaitu surah Al-Semud, insya-Allah. Pada pagi ini, sebelum daripada kita masuk kepada surah ini, penjelasan kepada surah ini, perbincangan kepada surah ini, insya-Allah kita tengok dulu sama-sama apakah tema kepada surah ini. Sebagaimana biasa, insya-Allah kita akan membawakan sedikit daripada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama Islam berkenaan dengan surah An-Namlu ini, ataupun tema kepada surah An-Namlu ini. Sebagaimana yang kita maklum bahawa di dalam setiap surah ini, kebiasaannya ulama-ulama akan cuba untuk memerhatikan apakah dia tema yang berkaitan dengan surah tersebut, iaitu apakah perkara besar, perkara utama, perkara yang menjadi titik ataupun perbincangan khusus yang berlegar di sekitar perkara tersebut dalam setiap daripada surah-surah Al-Quran tersebut. Semua ini saya ingatkanlah bahawa ianya adalah ijtihad daripada ulama, bukannya apa yang kita mengetahui daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini bukannya sama'i dan sebagainya, iaitu perkara yang kita dapat daripada hadis dan sebagainya, tetapi perkara ini adalah ijtihad daripada para ulama-ulama tafsir dan juga orang-orang yang mengkaji tentang Al-Quran. Dalam surah An-Namlu ini, iaitu tentang semut, ada satu perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai dengan semut, iaitu dalam peristiwa perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam ke dalam jajahan takluknya, iaitu di dalam kawasan pemerintahannya, dan kemudian dia telah berjumpa dengan sekumpulan semut, dan kemudian semut ini diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini tentang percakapan yang berlaku di kalangan semut-semut ini. Jadi daripada peristiwa inilah maka dinamakan surah ini sebagai surah semut. Jadi apakah dia tema utama daripada surah An-Namlu ini? Ulama-ulama mengatakan bahawa surah ini bertemakan kepada kepentingan Muslim, kita semua sebagai Muslim, untuk mengambil semua perkara-perkara, semua kekuatan-kekuatan duniawi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada manusia di atas dunia ini untuk dimanfaatkan bagi menyampaikan Islam. Jadi perkara ini kelihatan ternyata sekali jelas di dalam apa yang dilaksanakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam telah diberikan dengan kekuasaan yang besar sebagaimana semua kita tahu, dan juga kehebatannya iaitu dia dapat menguasai semua bahasa-bahasa yang dipercakapkan oleh binatang dan semua benda yang ada, sehingga perkara ini menjadikan dia lebih hebat, dan dia juga telah menggunakan semua tenaga-tenaga yang ada yang pada masa tersebut, seperti contohnya ialah kemampuan tentera-tenteranya yang tertentu yang dapat membawa istana Puteri Balqis daripada Yaman sampailah ke Palestin. Jadi kesemua ini adalah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang akan ada di dalam surah ini yang kita bacakan sama-sama, iaitu menggunakan semua kekuatan yang ada, menggunakan perkara-perkara anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berdasarkan kepada al-ilmu. Jadi al-ilmu ni dalam bahasa Arabnya ialah diterjemahkan juga sekarang ni dengan sains. Jadi artinya kita boleh katakan secara tidak langsungnya bahawa perlunya kita memanfaatkan ilmu-ilmu yang dijumpai oleh manusia yang dinamakan sebagai sains pada hari ini untuk dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan Islam, membesarkan kuasa Islam,
iaitu supaya manusia ini akan mendapat Islam dengan sepenuhnya dengan jelas, dengan mubin. Jadi insya-Allah kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim daripada surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Surah ini dimulai dengan Tasin. Jadi ini adalah yang dipanggil sebagai ayat-ayat huruf-huruf muqatta'ah dipanggil, iaitu huruf-huruf yang terpotong-potong kalau ikut terjemahannya, tetapi ianya membawa maksud, iaitu huruf-huruf yang dibaca dengan sebiji-sebiji. Jadi kalau Tasin tu kita tak baca tos lah. Kalau alif lam mim kita tak baca alam, tapi kita akan baca alif lam mim. Jadi sebab itulah huruf-huruf ini dinamakan sebagai huruf-huruf muqatta'ah, kerana ianya dibacakan satu huruf, bukannya dibacakan sebagai satu perkataan. Jadi menurut pendapat yang paling kuatlah di dalam ulama, di kalangan ulama-ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, bahawa huruf-huruf muqatta'ah ini, huruf-huruf yang satu-satu ini, maknanya yang sebenarnya ialah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala saja yang mengetahui dengan makna huruf-huruf ini. Tetapi ulama-ulama lain di kalangan ulama tafsir memberikan pelbagai makna yang lain juga selain daripada perkara tersebut. Itu adalah satu pendapat yang paling kuat sebagaimana kita sebut. Tetapi ada juga ulama-ulama lain telah menyebutkan makna al-muqatta'ah ini, huruf-huruf muqatta'ah ini mempunyai makna-maknanya yang tertentu. Seperti sebagai contohnya, ada ulama memberikan makna ta itu maknanya begini, sin itu makna begini, alif itu makna ini, alif lam makna ini dan sebagainya. Itu adalah pendapat-pendapat ulama yang tidak salah kalau kita nak gunakan, tetapi kalau kita nak gunakan pendapat yang paling kuat pun, iaitu Allahu a'lamu bimuradihi pun, itu adalah sudah cukup. Ada juga ulama lain yang mengatakan secara umumnya huruf-huruf muqatta'ah ini adalah merupakan satu mukjizat. Kenapa satu mukjizat? Kerana sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, dia kata begini, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Allah Taala jadikan dia tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran, kalau kita tengok kan dalam Al-Quran ada huruf-huruf yang hampir sama, tetapi bacaannya berbeza. Sebagai contohnya, alif lam mim. Alif lam mim tu terdapat dalam permulaan surah Al-Baqarah, tetapi tidak dibaca sebagai alam, tapi dibacakan sebagai alif lam mim. Tapi di dalam surah Al-Fil dibacakan dengan alam, tidak dibaca alif lam mim. Tarokai kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi dibacakan dengan alam. Jadi apakah yang membezakan? Kalau ikut susunan hurufnya adalah sama saja, alif, lam dan juga mim, tetapi di dalam Al-Baqarah dibaca dengan alif lam mim, tapi di dalam surah Al-Fil dibaca dengan alam. Di dalam perkataan, bila seseorang itu bercakap, seorang itu nak memberitahu sesuatu benda tanpa tulisan, maka ianya sama saja, sama ada orang itu ummi ataupun orang itu adalah orang yang belajar, orang educated. Orang educated artinya orang yang tahu alif, ba, ta dan sebagainya. Jadi orang yang macam tu kita panggil orang yang pandai membaca dan menulis lah. Satu lagi ialah orang yang ummi tadi tu. Jadi kalau seorang tu, bagi kedua-dua orang ini, mereka ini jika nak memberitahu sesuatu benda, maka mereka akan kata kataba Muhammadun sebagaimana, sebagai contohnya. Jadi sama ada orang itu ummi ke ataupun orang itu orang yang belajar tahu baca dan menulis pun, mereka akan berkata benda yang sama, iaitu kataba Muhammadun, Muhammad menulis. Tetapi jika ditanya kepada orang yang belajar ni, cuba eja kataba Muhammadun, dia akan mengejalah kaf, ta, ba macam tu. Tapi kalau tanya orang ummi, dia tak tahu huruf-huruf ni. Jadi tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bila membaca Quran, dia membaca alif lam mim. Jadi bagaimana Muhammad ni mengetahui alif lam mim? Sedangkan jadi inilah yang dikatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, bahawa ianya adalah menjadi mukjizat kepada Al-Quran itu sendiri.
Jadi kita beralih kepada surah ini kerana kita nak tengok secara ringkas saja, iaitu Tosin ini, Tosin memulakan surah ini. Kemudian seterusnya Allah SWT sebut tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Di dalam setengah-setengah tempat lain, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kitab wa Qur'anim mubin. Kitab dahulu, kemudian Quran mubin. Jadi ulama-ulama berbeza pendapatlah dalam perkara ini, bagaimanakah terjemahannya, bagaimanakah maknanya dan sebagainya. Tetapi sebagai kesimpulannya, kerana kita nak tafsirkan perbincangan kita hanya secara ringkas saja, maka dikatakan bahawa begini, iaitu Quran itu adalah kitab dan kitab itu adalah Al-Quran. Sebab itulah salah satu daripada nama Al-Quran ini ialah Al-Kitab. Kemudian yang penting juga selepas daripada ini ialah Al-Mubin. Perkataan Mubin. Mubin tu ertinya ialah yang menjelaskan. Jadi dalam tafsir-tafsir yang besar-besar diceritakan bahawa Al-Quran ini di dalamnya terdapat segala perkara. Ada satu cerita yang menariklah, iaitu yang berlaku kepada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini adalah seorang mufti Mesir pada awal abad yang ke-20. Dia pernah pergi ke Perancis. Bila pergi ke Perancis, ada di dalam di dalam pertemuan dengan saintis-saintis dan juga orientalis-orientalis di Perancis. Maka Syekh Muhammad Abduh ni ditanya, dia kata Quran kamu mengatakan, jadi mereka sebenarnya orang kafir, dia kata Quran kamu mengatakan bahawa dalam Quran ni semua ada, kan, iaitu ma farratna fil kitab min syai', tidak ada benda yang ditinggalkan dalam Quran ni. Quran ni sebut semua benda. Jadi kami nak tanya kamu, ni orientalis tu tanya. Orientalis ni memang kerja dia ialah mengkaji Islam, orientalis, tetapi dalam masa yang sama, apa tujuan dia mengkaji Islam ialah nak mencari di manakah titik-titik lemah Islam tu, untuk dibongkarkan pendapat mereka lah, dan kemudian untuk dikatakan bahawa sebenarnya Islam ni lemah di sini, Islam lemah di sini. Jadi kerja dia tu, intention dia tu, niat dia tu memang dah tak betul daripada awal, iaitu untuk apa? Untuk belajar, untuk tengok kat mana, di mana Islam ni yang tak betul. Jadi mereka pun tanyalah Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, apa yang mereka tanya? Dia kata, kami nak tanya satu benda. 1 kilo roti ni boleh buat berapa biji roti? Jadi pada masa tu Syekh Muhammad Abduh kata, okey, sekejap saya nak tanya. Dia pun panggil tukang yang buat roti, kan. Jadi tukang buat roti, selepas tukang buat roti beritahulah berapa kilo, 1 kilo dia berikan ukuran tertentu pada masa itu, tapi bukan kilo lah. Dia kata 1 kilo ni boleh buat roti banyak ni. Jadi orientalis ni berkata kepada Syekh Muhammad Abduh, dia kata, kami tanya kamu, nak tanya apa yang dalam Quran, bukan nak tanya dia tu, iaitu pembuat roti. Jadi dia kata, tapi dalam Quran ada sebut fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Quran menyuruh bertanya kepada orang yang mahir dalam satu bidang jika sekiranya kamu tak tahu. Jadi artinya aku menjawab ni pun adalah berdasarkan kepada suruhan Al-Quran. Jadi itu yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi tadi tu berkenaan dengan Al-Mubin. Iaitu Quran ni ataupun Al-Kitab ni, dia adalah Al-Mubin, iaitu menjelaskan semua benda. Kemudian ayat yang kedua kita masuk, iaitu hudan wa busyra lil mu'minin. Quran ini adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk, dan juga busyra, khabar gembira kepada orang mukmin. Dalam Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran ada dua jenis hudan, hidayah, kita katakan hidayah ni kan. Yang pertama nama dia ialah hidayah al-isti'anah dipanggil, ataupun hidayah i'anah, hidayah bantuan. Yang keduanya hidayah petunjuk daripada kegelapan kepada cahaya. Tapi insya-Allah di lain tempat insya-Allah kita akan cuba explainkan benda ni kerana dia memerlukan sedikit penjelasan. Tapi maksudnya ialah bila Al-Quran menyebutkan perkataan hidayah, dia memberi kemungkinan hidayah ini, kemungkinan hidayah ini. Ada dua jenis hidayah. Secara ringkasnya kita katakan iaitu hidayah daripada kufur kepada Islam. Yang keduanya ialah hidayah kepada orang dah Islam, untuk memberi hidayah supaya dia ni dapat beramal dengan amalan-amalan Islam. Jadi hidayah di sini ialah hidayah
yang kedua tu, iaitu hidayah untuk beramal dengan Islam setelah memang orang tu dah ada hidayah dah. Itu untuk orang mukmin. Sebab disebut sini lil mukminin, menjadi hidayah kepada orang mukmin. Bukan ertinya maknanya dia tak kenal Allah, bukan. Dia kenal Allah tapi menguatkan lagi. Dalam ayat yang ketiga, allazina yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ada tiga sifat kat sini. Di sini Allah Taala sebutkan tiga sifat kepada orang mukmin, iaitu penjelasan kepada orang mukmin, busyra lil mukminin dalam ayat yang kedua tadi tu. Jadi disebut sini sifat-sifat orang mukmin, iaitu tiga. Yang pertama, mendirikan solat. Yang kedua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, yakin dengan hari akhirat. Kita tengok perkara ini diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, di tempat lain juga, iaitu sifat ini. Jadi ertinya sifat ini adalah menjadi sifat asasi kepada orang mukmin, iaitu mendirikan solat. Yang kedua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, yakin dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidup kembali selepas daripada mati. Jadi ulama-ulama moden lah menjelaskanlah perkara ini dengan lebih detail sikit tentang ini. Mungkin saya sentuh sikit, iaitu mendirikan solat. Mendirikan solat artinya ialah dia memakan waktu, sebahagian daripada waktu kita. Mungkin kita kata setengah jam ke 1 jam ke, depend lah kepada orang kan. Tapi paling-paling maksimal kita kata 1 jam. Iaitu satu hari seorang itu terpaksa memberikan 1 jam daripada waktu dia untuk solat. Jadi artinya modal yang ada pada itu hilang kan. Tetapi kalau kita tengoklah kan, bagi orang-orang materialis lah, orang-orang yang Islam juga, tapi dia lihat kepada kepada kehilangan modal. Dia kata waktu adalah modal dalam bisnes, waktu adalah modal dalam kehidupan. Kalau kita kerja 1 jam ni dah berapa dah kita dapat, tiba-tiba kita kehilangan 1 jam. Tetapi kalau kita tengoklah, sebagaimana juga kajian-kajian moden juga kan, kajian moden ada juga kajian mereka yang berkaitan dengan berkat ni, walaupun mereka tak sebut dengan perkataan berkat. Sebagai contohnya kan, di tempat-tempat di barat dan sebagainya, mereka buat kajian tentang pendeknya waktu bekerja. Kadang-kadang tidak mempunyai kaitan dengan panjang waktu kerja. Artinya orang yang panjang waktu kerja je tidak semestinya dapat memberikan output yang banyak, walaupun dia nak kerja lama. Kadang-kadang orang tu kerja pendek tetapi output dia besar, maka itu adalah lebih baik. Jadi kadang-kadang mereka ni memberi rehat yang lebih, kadang-kadang memberikan waktu fleksibel, kadang-kadang kerja hanya 5 hari, kadang-kadang, tapi output kadang-kadang lebih tinggi daripada orang yang kerja panjang. Jadi kajian ini sedikit memberi kefahaman kepada kita bahawa kadang-kadang bukan bila kita ni menghabiskan masa dengan 1 jam untuk solat tu. Kadang-kadang satu hari, kalau ikut waktu kerjanya siang hari, berapa jam saja, berapa minit saja kan. Tapi kita kiralah 1 jam, satu hari ni kita kehilangan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada waktu itu, dengan output kita mungkin lebih besar lagi daripada kalau kita tak sembahyang. Jadi kalau orang fikir hanya kiraan matematik, dia akan kira memanglah waktu tak cukup, tapi dia tak kira dia ni berehat dan sebagainya. Kenapa perlu rehat? Kita katakan, kenapa tak kerja berterusan? Tidak, kerana manusia ni kalau tidak berehat, kalau tidak break pukul 10, tak break pukul 3, tak break pukul, contohlah katakan tak break tengah hari, maka dia berbeza output dia dengan orang yang tak ambil break. Jadi sebab itulah break penting. Jadi kita ni bila solat, ini kita cerita hikmah solat dari sudut kemanusiaan. Yang kedua ni az-zakah. Az-zakah ni ialah dia seperti mengambil sebahagian daripada hasil kerja tadi. Yang tadi tu dia mengambil modal kerja, iaitu sembahyang. Yang kedua, az-zakah ni dia mengambil hasil daripada kerja, iaitu bila kita dapat something, hasil daripada kerja kita, datanglah zakat pula, iaitu diambil sebahagian, iaitu 2.5% untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi nampak tak maknanya daripada waktu modal kerja, daripada hasil kerja, semua tu ada benda yang patut diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam bentuk nama dia zakat, bukan beri pada Allah tapi beri kepada orang, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah ayat yang keempat, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun.
perkara mungkin yang kita boleh tengok di sini ialah orang yang tidak beriman. Mereka ni Allah Ta'ala sebutkan bahawa dia zayyanna lahum. Zayyanna artinya dihiaskan. A'malahum, amalan mereka. Jadi salah satu dari bentuk ni, mereka rasa, orang tidak beriman ni, ialah mereka rasa bahawa amalan mereka ni macam okey. Amalan mereka macam dapat manfaat. Amalan mereka ni macam dapat benda lah kan. Itu. Jadi Allah Ta'ala sebut semua benda ni adalah hiasan sahaja. Zayyanna. Hanyalah zinah saja. Zinah ni, apa erti dia? Zinah ni ialah artinya perhiasan, iaitu benda yang tidak memberi manfaat kepada seseorang, tetapi dia tu menjadi perhiasan. Macam kita katakan rumah kita kan, macam kita kata kereta. Apa yang penting dalam kereta ialah enjin, tempat duduk, steering, brake, itu penting. Tetapi ada kadang-kadang orang tampak aksesoris sini kan. Tampak itu nama dia ialah zinah. Jadi zinah tu tidak ada function kecuali untuk menjadi perhiasan, makin cantik dan sebagainya. Jadi begitulah juga amalan orang kafir ni. Mereka ni dia kata ialah dia ni mencantikkan, nampak cantik, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Dalam ayat sebelum ni kita dah baca kan, iaitu kasarabit biqiatin, iaitu hanya seperti fata morgana sahaja. Jadi nampak setiap surah ni, hampir setiap surah Allah Ta'ala ceritakan tentang perkara tapi dalam bentuknya yang berbeza. Kemudian fahum ya'mahun, dan mereka ini meraba-raba. Meraba-raba maknanya dalam sesak mereka lah sebenarnya tak ada benda yang boleh dipegang lah, macam tu kan. Ulaikal lazina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. Allah sebut lagi mereka ini adalah orang yang akan duduk di neraka lah, iaitu yang dipanggil su'al azab, dan di akhirat ini mereka ini akhsar. Dalam bahasa Arab, kalau orang yang rugi dipanggil khasir. Khasir itu ialah orang rugi. Tapi bila akhsar, iaitu ialah orang yang rugi bertimpa-timpa ruginya. Dia bukan sekali rugi. Kalau bahasa Melayu kita kata sudah jatuh di tipe tangga, kemudian kena pula tahi ayam. Gitu. Jadi maknanya bukan hanya jatuh tipe, dah jatuh kena tangga lagi, kena tahi ayam lagi. Itu nama akhsar. Jadi akhsar ni ialah orang yang rugi bertimpa-timpa kerugian dia. Kemudian wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Orang kafir menuduh Nabi ni mengambil Quran daripada hantu, mengambil Quran daripada jin, daripada iblis, daripada syaitan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengulangkan bahawa sebenarnya Quran ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah min ladun hakimin alim, bukannya daripada syaitan tapi daripada Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi Allah sebut sini kan sifat dia tu sesuai dengan apa yang dia nak cerita ni. Jadi maknanya yang memberikan Quran kepada Muhammad ni adalah wahai orang kafir semua, bukannya syaitan yang mengarut, bukannya iblis, bukannya jin yang tak tahu apa, tapi hakim alim, Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi adalah itu nama Allah Ta'ala. Kalau ada kesempatan, sangat baguslah kita semua ni melihat kepada semua asma' husna tu, makna dia dengan lebih detail. Ayat yang ketujuh, izqala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi syihab qabasil la'allakum tastalun. Sekarang ayat ni berpindah. Allah Ta'ala bawa kita kepada kisah Nabi Musa AS. Jadi kita tengoklah kan, seorang kisah Nabi Musa ni berulang-ulang disebut. Dalam surah sebelum daripada ni kita pun dah baca kisah Nabi Musa AS. Di sini disebutkan lagi. Tapi sebagaimana yang kita telah sebut sebelum daripada ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ni, setiap daripada nabi-nabi ni adalah berbeza-beza kan? Kecuali satu tempat saja diceritakan sepenuhnya, iaitu dalam surah Yusuf. Jadi surah lain walaupun nama dia surah Hud ke, nama dia Ibrahim ke, nama dia surah apa-apalah kan, tidak menceritakan sepenuhnya kisah Nabi tersebut daripada awal sehingga akhir. Maknanya daripada awal semasa kecil sampai kepada dia sampai hampir wafat, hanya satu saja, iaitu dalam surah Yusuf AS dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan Yusuf ini tidak disebutkan di dalam lain daripada surah Yusuf kecuali dua tempat saja, di tempat lain. Jadi tapi kisah Nabi Musa AS diceritakan di banyak tempat kan. Kita boleh tengoklah start daripada soal Baqarah dah ada. Jadi antara hikmahnya dikata kerana Nabi Musa ini nabi yang menghadapi keperitan daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ialah umat yang terpilih sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi
mereka ni telah menyakiti. Mereka mendakwa Nabi Musa tu Nabi mereka. Tetapi dalam masa yang sama, mereka ni banyak buat benda yang tak betul. Buat menyakitkan hati Nabi Musa AS dengan sembah lembunya dan sebagainya kan. Yang mana kita boleh bacalah. Jadi Nabi Musa ni ceritanya ialah di sini, ialah kisah berkenaan dengan ketika dia pulang daripada Madian. Selepas daripada dia katakan 10 tahun di sana. Lalu dia pun rasa rindulah nak balik ke semula ke Mesir. Lalu dia bawa family dia. Jadi dalam ayat ni dia kata izqala Musa li ahlihi, kepada ahlihi. Ahlihi ni ada yang terjemahan kata ialah isterinya. Tapi ada juga yang kata ialah family-nya. Ada yang kata ialah orang-orang yang bersama dengannya. Sebab apa? Sebab di dalam ayat ini disebutkan sa'atikum. Sa'atikum, aku akan bawa kepada kamu. Kamu semua. Kum tu kamu semua. Bukan ki. Kalau ki tu kamu seorang. Jadi setengah ulama kata bahawa orang yang bersama dengan Nabi Musa pada masa itu bukan seorang. Tetapi dia bersama dengan dia ada khadam dia, itu orang-orang yang membantu, isteri dia membantu family dia yang bersama-sama. Jadi sebab itulah Nabi Musa berkata kat sini, tinggalkah kamu di sini sekejap, inni anastu nara. Jadi diceritakan pada masa itu, pada musim sejuk, jadi sangat sejuk, Nabi Musa tiba-tiba melihat ada api daripada jauh. Lalu dia kata kepada family dia, aku nak pergi tengok api itu, aku nampak api, anastu nara, aku melihat api. Anastu makna melihat. Kemudian sa'atikum, aku akan bawa datang kepada kamu minha, daripada api itu, bi khabarin. Bi khabarin tu maknanya kalau ikutnya ialah berita lah, apa cerita, apa benda kan daripada sana tu. Au atikum bi shihabin qabasin. Ada bacaan qiraat yang baca tanpa baris dua, bi shihabi qabasin gitu. Ada satu bacaan lagi ialah bi shihabin qabasin. Jadi kalau ikut bacaan kita ialah bishihabin qabasin gitu ada baca bishihabi qabasin gitu. Jadi maknanya iaitu hampir sama, tak banyak beza, iaitu bagi kita ialah apa, iaitu Nabi Musa kata dia akan bawa api daripada tempat tu, la'allakum tastolum, semoga kamu semua ni akan dapat memanaskan dirilah dengan api itu. Jadi untuk cerita tersebut maka ada banyaklah tempat-tempat lain yang disebutkan tentang perkara ini. Jadi insya-Allah itu berdasarkan kepada masa dan sebagainya, kita akan tengok nanti. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar. Jadi ketika Nabi Musa sampai kat situ, jadi tiba-tiba diseru dengan Allah Taala menyeru dia burika man finnar, iaitu diberkatilah sesiapa yang ada di api pada masa itu. Jadi siapakah yang ada di tempat api itu tu, waman haulaha, dan juga orang sekeliling tu, dikatakan ialah al-malaikah kan. Malaikah ada bersama-sama kat situ pada masa itu. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Tuhan sekalian alam. Ya Musa. Jadi sebutlah sekarang ni perbualan di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Musa. Ya Musa, innahu anallah. Allah berkata, aku Allah al-azizu al-hakim. Yang maha aziz dan juga yang maha hakim. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala lagi yang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Wa alqi asab. Jadi apa yang Allah Taala nak beritahu kepada Nabi Musa pada masa itu ialah nak memberi arahan kepada dia, nak beritahu aku ni Allah, kemudian nak memberi arahan kepada kamu sekarang balik semula ke Mesir ni ialah bukan lagi untuk menghilangkan nak balik kampung ke kan, nak hilangkan rindu kepada ayah angkat kepada mak ke, bukan. Sekarang ni kau ada mesej kan. Mesejnya apa? Wa alqi asaka, iaitu dan seterusnya. Jadi makna kasih, sebab itulah kaitannya Allah Taala sebutkan hikmah nama Allah Subhanahu Wa Taala di sini ialah Al-Azizu Al-Hakim, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Jadi Allah Taala beritahu apa kepada Nabi Musa? Wa alqi asak, campakkan asak kamu, iaitu tongkat kamu. Falamma ra'aha tahtaz ka'annaha jannun. Jadi bila Nabi Musa mencampakkan tongkat tu, tiba-tiba dia bergerak kan. Dan dia seolah-olah menjadi seekor ular. Tapi ular tu bukan ular besar lah kan. Kalau ular besar takut Musa. Jadi itu pun Nabi Musa pun takut kan. Jannun tu ular kecil ular kecil yang merayak-rayak tu kan. Dia kata sini adalah su'banun yang khafif khafifah, yang kecil saja. Walla mudbiran, Nabi Musa rasa takut. Lalu dia pun berpaling lah, macam nak lari kan, mudbiran walam yu'aqib. Jadi dia tak nak tengok dah ke belakang tu. Jadi Allah Ta'ala berkata, ya Musa la takhaf, jangan kamu takut, inni la yakhafu ladayyal mursalun. Sebab apa kan?
kalau orang tu bersama dengan aku, dia dah kenal aku, dia tahu aku, maka dia tak akan takut. Jadi rasul-rasul aku tak takut pun. Tak takut pada apa? Bukanlah maknanya tak takut pada kalau ada ular kan, tapi kalau dia lah bersama dengan Allah kan, dan Allah Ta'ala menyuruh dia buat benda tu, maka dia tak akan takut. Itu sifat-sifat yang ada pada Rasul, ialah dia tak takut lagi. Kenapa? Kerana dia dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Illa man zalama thumma baddala husna ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini, iaitu kecuali orang-orang yang zalim dan kemudian dia menukarkan, iaitu bertukar tu daripada jahat menjadi baik. Maka aku ini adalah Ghafurur Rahim. Di sini tiba-tiba ketika Allah Ta'ala menceritakan pasal Rasul-Rasul aku tak takut kepada selain daripada aku, tiba-tiba dia ada illa, melainkan. Di sini ulama-ulama terbahagi pada dua pendapat lah. Dalam bahasa Arab ada dipanggil istisna mengkotek, ada istisna munfasil. Jadi apa benda istisna mengkotek, ada istisna munfasil, iaitu illa ni nama dia pengecualian. Jadi pengecualian ni, adakah pengecualian maknanya semua rasul-rasul ni tak akan takut kepada selain daripada aku, melainkan, ataupun melainkan di sini tak ada kaitan pun dengan rasul-rasul ni. Jadi itulah maksudnya mengkotek dengan munfasil. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut kat sini ialah pendapat yang kuat ni, kata ialah mengkotek. Mengkotek ni ialah tidak ada kaitan dengan rasul. Maknanya kalau kita kata rasul ni ada juga dulu jahat, sekarang jadi baik, tidak. Sebab benda tu ialah hampir-hampir mustahil lah menurut pendapat jumhur ulama. Jadi di sini ialah dia nak kaitkan, iaitu tak takut pada ni kecuali orang-orang ni. Jadi nak sebut benda lain sebenarnya. Apakah dia berkaitan gitu, kita mungkin akan ambil masa yang panjang sikit, tapi kesimpulan kat sini ialah perlunya seorang tu, kalau dia ni bertaubat, dan bila dia bertaubat, Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosa-dosa dia. Kemudian seterusnya ialah ayat wa adkhil yadaka fi jaybik takhruj baydaa min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasikin. Iaitu Allah Ta'ala sebut lagi mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, iaitu masukkan tangan kamu, dikatakan tangan kanan, masuk macam tu kan, di dalam jaybik ni lubang kat sini, lubang tempat ini. Jadi masuk dalam tu, takhruj bayda, keluar tu putih, min ghairi su'in, bukan sakit jadi sakit bala ke sakit apa kan, jadi macam kerbau putih, bukan. Tapi ini adalah cahaya, tangan dia bercahaya, ada yang kata seperti bulan dan sebagainya kan, dan bukan penyakit. Jadi ini adalah dua benda. Yang pertamanya ular, Allah Ta'ala kata fi tis'i ayatin, itu adalah di antara 9 perkara yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi Fir'aun dan juga kaumnya. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini 9, tapi bukanlah maksudnya kat sini ialah 9 sahaja, mengikut pendapat ulama kan. Sebab di dalam kaedah dia, bila sebut 9 tu tidak makna terhad kepada 9, dia boleh lebih, makna tapi paling kurang 9 gitu. Jadi ulama-ulama sebut lagi ada lagi benda-benda lain. Sebagai contohnya, Nabi Musa dia boleh memukul batu, kemudian batu tu keluar air daripada situ. Itu pun termasuk dalam mukjizat yang tak termasuk dalam 9 tu. Jadi kita kiralah kan 9 tu kan, yang pertama ialah ular, yang kedua ialah tangan dia putih, kemudian yang ketiga ialah laut, dia pukul dengan tungkak dia tu, kemudian keluar laut, keluar belahnya laut tu. Kemudian ada lagi katak, kemudian ada lagi at-tufan, kemudian ada lagi al-jarad, kemudian ada lagi itu adalah semua sekali adalah 9 dia kata, as-sinun. Kemudian ada lagi ialah al-qummal, iaitu ni macam kutu gitu kan. Jadi benda-benda ni semua adalah 9. Bila kita bilang, kita kira semua kan, itu semua adalah Allah Ta'ala kata aku beri kepada kamu untuk kamu pergi berjumpa dengan Fir'aun, dan juga untuk berdakwah kepada kaummu. Innahum kanu qauman fasikin, kerana mereka ini, Fir'aun dan juga golongan-golongan itu adalah kaum yang fasik. Kemudian falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin. Tapi bila Nabi Musa datang, apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka kata ini adalah semua sihir yang nyata. Jadi apakah cerita selanjutnya? InsyaAllah kita akan tengok pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Kita tamat muka surat 377 pada hari ini dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Nasib. Subhanakallahumma bihamdik,
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.